Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Masih lagi gempak ya dengan ura-ura ya, pembangkang mahu menggulingkan kerajaan ya dengan pelbagai langkah yang sedang bermain di media sosial ketika ini. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar pendedahan mengejutkan daripada Brother Iswardi. Yang mana kita lihat MP Arau pula semakin meroyan. Jadi ya, perkara yang kedua juga, mantan Perdana Menteri disiasat dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan dua pembantu, banyak lagi sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar ya pencerahan, pendedahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas yang sedang melanda negara kita. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ya pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, Itu tentang langkah mari kita Dubai. tonton video ini. Wakil-wakil UMNO yang dikaitkan langkah Dubai, sekarang ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak terlibat. Okay. Yang kedua tentang bekas Perdana Menteri tua yang disiasat oleh SPRM. Tapi sebelum kita cerita bab tu, saya bawakan dulu. Langkah Dubai, siapa penderhaka Syahidan? Dakwaan berlakunya gerakan terancang langkah Dubai untuk menjatuhkan kerajaan dilihat hanya untuk mewujudkan perpecahan dan ketakutan dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, kenyataan timbalan Ketua Pengarah JECOM, Datuk Ismail Yusof mengaitkan beberapa pemimpin Perikatan Nasional termasuk wakil tertentu kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri didakwa bertujuan mengalihkan isu moral yang membelenggu JECOM sebelum ini. Adakah langkah Dubai itu ada? Ini kerana apa yang saya lihat, dia sudah mewujudkan ketegangan sekarang ini dan ia satu perbuatan yang tidak cerdik. Dia sesuka hati menuduh orang tertentu sebagai penderhaka di samping menyuruh polis untuk ambil tindakan. Isu dia macam ni lah. Dia nak alihkan. Bukan JECOM tu nak alihkan. Dia, Syahidan ni nak alihkan. Sebenarnya dia berharap juga supaya langkah Dubai ini berjaya sebenarnya. Dan dia pun tahu, kan? He knows what's going on. Dia tahu apa yang sedang berlaku. Dia tahu perancangan yang bagaimana. Dia tahu langkah. Dia tak tahu langkawan duit. Yang tu dia tak tahu. Yang tu saya boleh kata dia tak tahu. Tetapi dia dengar. Dia ada ura-ura yang dia dengar. Dan kalau sekiranya benda ini berjaya, tuan-tuan, dia antara orang pertama yang claim, saya rasa lah, orang pertama yang akan claim, saya tahu dan saya memang terlibat. Saya rasa dia akan klaim sedemikian. Nah, persoalan yang kita timbulkan, adakah Syahidan menafikan bahawa terdapat usaha, terdapat cobaan, terdapat kemahuan untuk nak sabotaj, meruntuhkan, menjatuhkan Perdana Menteri? Kita dengar sendiri wawancara yang saya bawa tempoh hari, wawancara yang menyentuh soal yang disebut oleh Haji Hadi sendiri, menyentuh soal kerajaan yang ada sekarang ini. Bahawa memang mereka berniat, memang ada niat untuk menjatuhkan kerajaan, untuk nak sabotaj. Dia tak guna perkataan sabotaj, tapi menggunakan perkataan untuk nak memastikan bahawa kerajaan ini tumbang. Memang ada. Tetapi bila langkah itu tumbang, tak berjaya nak ke depan, akhirnya tempang, jadi mereka seolah-olah menjadi keresumbang yang sekarang ini mengeluarkan nada-nada sumbang, mengatakan, kami tak tahu. Itu semua hanyalah mainan-mainan orang-orang yang cuba menakut-nakutkan rakyat. Kan? Menakut-nakutkan rakyat. Tanpa dia sedar, orang ataupun pasukan, tim yang mula-mula membangkitkan isu ini, bukannya Pakatan Harapan. Yang mula-mula membangkitkan isu ini adalah Saitro daripada Perikatan Nasional. Tujuan Saitro tu mula-mula, memang diorang ingat akan berlaku satu lompatan, gencatan, satu kejatuhan pada kerajaan ini. Tetapi mereka lupa bahawa langkah tersebut, dia ada backup plan dia. Dia ada backup plan. Backup plannya apa, tuan-tuan? Yang kita tengok hari itu, bangunan kena sita, dan akhirnya ada beberapa nama di dalam UMNO dikaitkan dengan langkah Dubai. Dikatakan antaranya Tim Hishamuddin, Ismail Sabri, timbalan menteri, ada beberapa nama. Ada 10 ke 15 nama dikaitkan dengan langkah Dubai tersebut yang dikatakan akan menyatakan, mereka akan menyatakan tidak menyokong sekarang ini hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri.
Tuan-tuan, langkah Dubai bukan untuk menyatakan mereka menyokong mana-mana PN menjadi Perdana Menteri ke, bukan. Langkah Dubai adalah untuk menyatakan mereka tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu langkahnya. Tetapi langkah itu sumbang dan akhirnya tumbang sebelum dia berkembang. Dan yang menariknya, tuan-tuan, Timbalan Menteri rancang saman individu kaitkannya dengan langkah Dubai. Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Rahman Muhammad, dia berkata dia akan memfailkan saman terhadap seorang individu yang didakwa mengaitkannya dengan langkah Dubai. Abdul Rahman juga telah memfailkan laporan berkenaan. Perkara itu diiringi kira-kira 100 pemimpin cawangan dan bahagian UMNO lipis. Menerusi hantaran Facebook, dia menafikan dia berada di sekitar Dubai di mana pemimpin PN didakwa bertemu dengan ahli parlimen kerajaan untuk merancang plot menjatuhkan kerajaan. Sedangkan dalam tempoh beberapa minggu ini saya yang juga ahli parlimen Lipis berada di Malaysia, khususnya di Lipis bagi memenuhi program dan menyantuni masyarakat di sini, katanya. Saya tidak pernah bersekongkol dengan mana-mana pihak untuk menumbangkan kerajaan ini. Kerajaan ini ada 153 sokongan. Jadi kenapa perlu saya terlibat dengan MOVE dan berlumba-lumba untuk menjatuhkan kerajaan, katanya dalam satu rakaman video. Dalam satu video yang dimuat naik di YouTube, seorang lelaki dilihat membaca senarai termasuk Abdul Rahman daripada artikel yang disiarkan di sebuah laman web. Lelaki itu turut mendakwa pihak yang terlibat kecewa kerana tidak dilantik sebagai menteri. Abdul Rahman dilantik sebagai timbalan menteri ketika rombakan kabinet pada bulan lalu. Dia berkata, bagi mengelakkan dakwaan itu diulang bagi membersihkan namanya, tindakan undang-undang yang berat akan diambil terhadap individu tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, Ismail Sabri juga telah mengeluarkan satu kenyataan. Bekas naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob menafikan dirinya terlibat atau mengetahui tentang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau langkah Dubai yang dikatakan dikaitkan pemimpin parti pembangkang termasuk wakil tertentu kerajaan. Ismail yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa cubaan mengaitkan dirinya dengan gerakan tersebut merupakan satu fitnah. Saya tak tahu ada atau tidak langkah tersebut kerana saya tidak terlibat dan tidak ke Dubai. Saya berada di Mekah dan Madinah ketika keluarga menunaikan umrah, katanya. Jelasnya dia terus peluang ke tanah air setelah mengerjakan ibadah umrah dan menyoal kesahihan dakwaan tersebut. Dari Mekah saya terus balik ke Kuala Lumpur pada 31 hari bulan lebih kurang jam 1 pagi. Jadi bagaimana saya terlibat dengan perjumpaan di Dubai jika saya tidak berada di Dubai? Ia dakwaan fitnah sama sekali. Kemarin timbalan okey. Alright. Afifi sekaligus menangkis dakwaan. Semalam, pegawai khas ahli bera Afifi Aris di Petik Sinar Harian berkata Ismail telah selamat menunaikan ibadah haji dan menaiki penerbangan terus ke tanpa singgah di Dubai. Kata Afifi sekaligus menangkis dakwaan setengah pihak, Ismail Sabri terlibat dalam langkah Dubai. Baik. Sebab itu saya kata, saya ada membaca komentar daripada Jacom. Saya kata Jacom tersilap dengan perkara tersebut. Saya kata langkah Dubai itu bukan sebagaimana yang digambarkan. Bukan sebagaimana yang digemborkan. Bukan sebagaimana yang telah dibentangkan. Bukan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pihak-pihap tertentu. Saya mengatakan itu tidak. Bukan itu yang berlaku. Untuk tahu lebih detail cerita yang saya bawa, tuan-tuan boleh tengok live saya 2-3 hari lepas tentang langkah Dubai ini. Saya kata bukan langkah Dubai, langkau Dubai. Sebab kenapa kebanyakan mereka sama ada tidak mengetahui, mungkin betul dia tidak mengetahui, mungkin dia tak nak tahu, atau mungkin dia pura-pura tak tahu. Kita tak tolak sebarang kemungkinan apa sekalipun. Cuma saya kata dia bukannya satu cerita untuk nak cubaan untuk nak minta hantar SD, bukan. Dia bukan hantar SD mengatakan macam yang berlaku zaman langkah Sheraton dulu, bukan. Itu bukan sebenarnya yang berlaku. Tetapi dia mau kepada langkah untuk nak bawa wang dan dana tersebut bagi meyakinkan ahli-ahli parlimen ini. Tawaran itu belum bermula, tuan-tuan. Bagaimana tawaran nak bermula kalau sekiranya manis itu belum lagi nak sampai di tangan mereka, pelincir itu belum lagi nak disalurkan, tak sampai. Pelincir jadi mana? Itu yang berlaku. Jadi sebabkan itulah ramai yang kata dia tak tahu. Sebab itu saya kata bukan ahli parlimen itu yang terlibat. Dia orang lain. Dia orang lain. Sebab itu kenapa mereka begitu yakin. Begitu yakin bahawa langkah ini akan berjaya.
Dana yang dibawa ini yakin langkah ini akan berjaya. Semalam Ahmad Mazlan mengatakan UMNO kalau sekiranya mereka tarik mereka lompat parti, mereka kena bayar 100 juta ringgit denda. Kalau mereka tak lompat macam yang Bersatu buat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Kalau mereka dipecat, adakah dia dikira sebagai lompat parti? Jawapannya tidak. Jadi itu still tak menyelesaikan persoalan. Permasalahan yang tak menyelesaikan. Jadi itu yang mereka nak aim. 5 orang ahli Bersatu boleh sokong PMX tanpa hilang kerusi. Siapa kata mereka semua termasuk UMNO boleh mengatakan tak menyokong PMX tanpa hilang kerusi? Possible. Itu boleh berlaku. Jadi itu yang mereka cuba nak bawa. Mereka cuba nak mainkan. Tetapi tidak berjaya. Kerana apa tidak berjaya? Saya kata duitnya tarak. Fulusnya tarak. GPS pun berkata. Langkah Dubai, GPS tak ada masa untuk layan drama politik. Ketika desas-desus mengatakan pembangkang sedang mengatur langkah menjatuhkan GPS, kerajaan pusat, GPS mempertegaskan sokongan kepada Perdana Menteri menurut Fazrudin Abdul Rahman. Rampasan kuasa politik seperti dikatakan langkah Dubai yang bakal menjerumuskan negara ke dalam krisis lebih mendalam, katanya. Jelasnya Sarawak memerlukan kerajaan persekutuan stabil yang akan memacu pemulihan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Fadilah menyuarakan sentimen yang sama bahawa keutamaan GPS ialah untuk mempunyai pentadbiran yang stabil. Tuan-tuan, dalam sejarah Malaysia, kita tak pernah ada timbalan Perdana Menteri Sabah Sarawak tau. Inilah kali pertama PMX memecah rekod ini, tuan-tuan. Kalau orang Sarawak tak berterima kasih kepada PMX, aku tak tahu nak cakap apa lah. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Habis kat situ. Berita terkini, ya. SPRM telah mengambil keterangan terhadap bekas menteri berusia 84 tahun berhubung pendedahan Pandora Papers. Menurut laporan, ia mengenai kekayaan disembunyikan di luar negara hasil daripada syarikat perkhidmatan luar pesisir. Utusan Malaysia dan New Straits Times yang memetik sumber melaporkan keterangan membabitkan bekas pemimpin itu bertujuan menjelaskan aliran dan jejak kewangan membabitkan 12 syarikat luar pesisir miliknya dan keluarga. Sumber itu turut menegaskan SPRM juga sedang memfokuskan siasatan melibatkan pelbagai sudut untuk mengesan aset dan pelaburan yang berkemungkinan ia hasil daripada projek kerajaan atau tidak. Bagaimanapun, siasatan SPRM masih di peringkat awal dan tiada pembukuan sebarang akaun dilakukan. Bekas menteri itu digambarkan dalam laporan berkenaan sebagai Menteri Kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Menurut sumber itu lagi, selain bekas menteri itu, SPRM juga dikatakan akan mengambil keterangan anak kepada bekas Perdana Menteri hari ini. Isu Pandora Papers pernah dibangkitkan Anwar ketika menjadi ketua pembangkang kerana didakwa melibatkan beberapa nama besar dalam negara. Anwar yang dipetik berkata isu itu juga melibatkan kepentingan rakyat kerana ia turut menyebut nama tokoh politik kerajaan dan juga pembangkang. Sebelum ini, media melaporkan puluhan aset milik ketua negara dan kerajaan didedahkan oleh Pandora Papers yang turut mengaitkan sebilangan rakyat Malaysia terkemuka lain dengan urusan perniagaan. Ini adalah berita 10 bulan yang lalu. Yang saya baca tadi, berita 10 bulan yang lalu berkaitan dengan SPRM panggil bekas menteri, anak bekas Perdana Menteri berkaitan Pandora Papers dan juga syarikat-syarikat di offshore, di luar negara. Okey, di luar negara. Baik. Syarikat-syarikat di luar negara. Dalam masa yang sama, hari ini keluar satu berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri, ketua Setiausaha Sulit minggu ini. Jeng, 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 jeng. Klasik, tuan-tuan. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah minggu hadapan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan nilaian jutaan ringgit. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia,
tumpuan siasatan juga dijalankan, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memanggil, alright, sorry, akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dan 2 pembantu dalam siasatan ke atas 3 kes berasingan dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dana. Sumber memberitahu FMT 2 pembantu itu pernah berkhidmat dengan 2 Perdana Menteri sebelum ini. Satu siasatan akan memfokuskan kekayaan didakwa dikumpul isteri dan anak seorang bekas pegawai tertinggi. Manakala siasatan kedua dikait dengan sebuah syarikat petroleum dan ketiga berkaitan wang dibelanja untuk tujuan pengiklanan. 3 individu itu akan dipanggil dalam minggu ini katanya. Terdahulu Usaha Malaysia melaporkan seorang parlimen dari sebuah negeri pantai timur dan orang kanannya mungkin dipanggil. Bagi siasatan di bawah. Sorry tuan-tuan, saya tekan. Bagi membasuh siasatan mungkin dipanggil bagi membasuh siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram 2001 serta Akta SPRM 2009. Abah itu juga melaporkan seorang individu daripada individu didakwa memberikan projek membabitkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara. Siasatan ke atas 3 individu ini menyusul siasatan SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Daim sedang disiasat atas dakwaan rasuah dan pengubalan wang haram, menarik ilham 60 tingkat di Kuala Lumpur yang dilaporkan dimiliki beliau dan keluarganya sudah disita berhubung siasatan itu. Daim menafikan melakukan sebarang salah guna kuasa. Now, kalau kita nilai, kita kaji, siapakah bekas Perdana Menteri tersebut? Nah, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hanya ada beberapa orang je tuan-tuan. Dan 3 kes ni 3 kes berbeza. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan juga siapa tuan-tuan? Najib tolak tepi lah. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Kan? Dan juga Tun Mahathir. Persoalannya, bila kita menyentuh perkara tersebut, siapakah yang terlibat? Dan kalau tuan-tuan perasan tadi, dia juga melibatkan, siapa tuan-tuan? Seorang ahli parlimen daripada Pantai Timur. Seorang ahli parlimen dari Pantai Timur. Cuma kita tak pasti sebab sekarang ini siasatan masih lagi di peringkat awal. Sama ada siasatan tersebut akan mengaitkan seseorang daripada parti PAS. Itu satu persoalan yang sangat menarik lah. Sebab selama ini PAS duk claim bahawa dia tak ada kaitan dengan isu ni. PAS tak ada rasuah. PAS tidak ada berkaitan dengan benda-benda macam tu lah. Dia claim sedemikian. Baik. Saya baca kenyataan daripada surat khabar Utusan Malaysia. Sambungan tadi. Sumber berkata, utusan ni sang iklan. Baik. Sumber berkata, penaung kepada... Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga memberi perhatian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak dan juga isterinya. Sumber berkata, penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID ke-19. So ada 2 je tuan-tuan COVID-19 ni. Cluenya kat situ. Okey. Saya baca dekat atas. Seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan ketua okey. Semua berkata penaung iaitu Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin. Ahli parlimen di sebuah negeri Pantai Timur dan orang kanannya mungkin akan dipanggil SPRM minggu hadapan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil Aktiviti Haram 2001 dan Akta SPRM 2009 katanya. Sebab ada yang kata Ismail Sabri Dalam perkembangan berasingan, sumber berkata SPRM juga JPA telah menjalankan siasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi setelah disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara kerugian sehingga 500 bilion sejak 1979.
Kata sumber, syarikat gergasi petroleum itu juga didakwa menjadi alat dalam menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah keuangan. Dana-dana daripada syarikat gergasi petroleum itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega negara. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga tycoon-tycoon perniagaan juga sudah berada dalam radar SPRM, jelas sumber. Pada 22 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan SPRM menyiasat dan menyita Menara Ilham membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah. Anwar juga berkata sistem keadilan dan penguatkuasaan khususnya berkaitan integriti mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap rasuah besar. SPRM menjalankan tugas dan dia tidak mengira kedudukan sama ada dia Tun Tan Sri, kalau tidak ia kritikan apa? Ikan kecil ini yang ditangkap, yang kepala-kepala tak boleh disentuh, tegasnya. Dalam masa yang sama, bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad yang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindir yang menyindir pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan reman semua yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Sementara itu, polis menyerahkan siasatan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity kepada SPRM. Mengesahkan kepada utusan Malaysia, polis Wangsa Maju Superintendent Asyahari dihubungi berkata satu laporan diterima berkaitan dakwaan salah guna dana itu. Pihak polis akan membuat surat rasmi kepada SPRM pada esok hari. 1 Januari 2024, kita sudah menyaksikan satu tindakan tangkap jerung yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu, hujung semalam saya sebut, kita doakanlah semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan keselamatan, dijaga keselamatan beliau. Diorang sekarang ni diorang dok gabra, main isu liwat, bapuk tua dan sebagainya. Itu isu dia main. Daripada dulu dia main isu tu, tuan-tuan. Dia lupa bahawa sekarang ini kita bercerita soal rasuah. Tuan-tuan ingat tak? 25 tahun yang lalu, tahun 1999, 26 tahun yang lalu, 1998, kita berjuang untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, perjuangan kita adalah reformasi. Reformasi apa? Reformasi kita adalah untuk memastikan sistem kita, sistem yang benar-benar terjaga. Dan kita bukan sekadar kita kata membetulkan sistem, kita kena bawa mereka yang tidak sepatutnya ke muka pengadilan. Sekarang ini, tahun 2023, ramai pengkritik mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana reformnya? Di mana reformnya, tuan-tuan? Kita nak tangkap orang, bukan hari ini kita berkuasa. Esok kita terus tangkap semua orang. Lusa bebaslah dia. Nak tangkap orang, nak buat siasatan, kita kena mulakan dengan siasatan yang terperinci. Supaya nanti tak terlepas sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang sebelum ini. Asal jangan tak tangkap, dia kata. Yang penting kita tangkap dulu. Siasatan kemudian. Tak settle pun tak apa. Itulah masalah kepada siasatan yang ada sebelum ini. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, baru nak panggil ni kenapa? Menunjukkan dia orang dah kaji setahun ini, dia kumpul data dulu. Setahun ni kumpul data dahulu. Setelah mereka mengumpul data yang cukup, sekarang ini mereka memulakan siasatan. Nak siasat benda ni, tuan-tuan, terutama melibatkan money trail. Dan orang ni pula bukan mereka bodoh. Bukan masuk duit masuk akaun sendiri. Yang tu senang. Yang ini dengan offshore account, diorang kena pula berbincang dengan Interpol, kena bincang dengan CIA, dengan bincang dengan negara-negara luar, nak bawa balik dokumen. It will take time. It will take years. Tetapi sekurang-kurangnya telah dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa perlu dimulakan? Ada juga pihak yang berkata, suara-suara sumbang, kenapa perlu kita ada witch hunting? Witch hunting ke, tuan-tuan? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak buat, kenapa gabra? Kita ingat lagi. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan kes-kes yang sedang disiasat oleh pihak SPRM yang mengatakan mantan Perdana Menteri, pegawai-pegawai, setiausaha sulit dan sebagainya, ahli keluarga, kawan-kawan, kroni-kroni dan sebagainya. Kerana itu kita boleh nampak begitu gabranya mereka mungkin yang terlibat, sehingga ada yang meroyan seperti MP Arau,
ya seperti Tun Mahathir dan sebagainya sahabat semua. Jadi adakah mereka hari ini begitu ketakutan ya dengan penyiasatan yang sedang dijalankan ini? Ya. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.